Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka salam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Limpahan kurnia Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat Allah. Terutama nikmat yang paling besar adalah nikmat hidup, di mana hidup ini kita mengetahui hidup ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan kepunyaan kita. Jadi kita tidak boleh memilih-milih. Apa saja yang ditentukan oleh Allah itu adalah hak Allah. Jadi kita tidak mampu untuk merubah walau sedetik, walau sesaat ketentuan qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita merasakan benar-benar tenggelam lebur dalam nikmat keasyikan dengan Allah, dia asyik dengan dirinya sendiri. Ya, maknanya itulah tempat tujuan sebenar yang dikatakan mengesakan Allah, iaitu la ilaha illallah. Benar-benar meniadakan diri kita, dan semua apa sahaja pun yang kita lihat semuanya tidak ada melainkan yang wujud hanya Allah Subhanahu wa taala, hingga tak ada rasa kedirian kita lagi. Ya, bagaimana kita nak olahkan? Bukannya senang, ya. Abah termasuk yang cakap pun kita kena melakukan dalam kehidupan kita. Sehari-hari. Jadi bagaimana kita nak olahkan, itu kita sentiasa mengharapkan kepada Allah benar-benar harapan kita. Kita tak mampu menghadapi kehidupan ni, melainkan yang nak hadapinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita nak menyedut nafas ni pun tak mampu. Kekuatan nak menyedut nafas tu pun daripada kudrat Allah SWT. Tak ada apa kita ni, kosong. Ya, semuanya semata-mata hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi olahkanlah supaya kita dapat duduk di situ, tak merasai ada rasa kedirian. Benar-benar halusi lagi. Supaya kita tidak tertipu atau berada dalam kerugian. Kita tidak sedar bahawasanya kita dah berada dalam kerugian. Apa dalam kerugian tu? Kita merasakan ada keakuan diri. Maka menunjukkan kita berada dalam kerugian. Innal insana lafil khusr. Jadi alhamdulillah, bersyukurlah kita kepada Allah kerana Allah telah membukakan mukasyafah, pintu-pintu yang mana untuk kita mengetahui. Kalau tidak, kita tidak mengetahui apa itu perkara-perkara yang benar dan yang salah. Jadi Allah lah mukasyafah ghaib, dan dia jugalah yang singkapkan perkara-perkara ghaib, iaitu tentang diri Allah. Barulah kita faham. Bila Allah tidak singkapkan dirinya, maka kita tidak akan faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Jadi Allah yang menyingkapkan, sebenarnya Allah dia yang mengenal sebenar-benar dirinya. Faham? Diri Allah tu Allah sendiri yang tahu. Dia yang lebih. Jadi kita tenggelam di situ, nanti barulah kita faham dialah sebenarnya yang tahu
Dia yang mengesakan dirinya. Dialah segala-gala dia nanti kita nampak. Tak ada lagi rasa akuan diri, dan juga sentiasa apa yang kita lihat sekeliling kita adalah menunjukkan skrip-skrip tajali-tajali, manifestasi penzahiran-penzahiran daripada cerita dirinya yang telah sempurna sejak azali lagi, hingga semua ni sampai ke daripada awal hingga akhir, dah masuk surga, dah masuk neraka ataupun dah selesai semua berada dalam kun fayakun Allah. Semua berada dalam keadaan nyata disusun oleh kun fayakun Allah. Jadi maka jadi. Itu semua. Apa pun kita nampak makhluk ni, semuanya itu adalah secara zahiriah yang kita nampak. Hakikat sebenarnya adalah susunan-susunan yang telah diskripkan oleh Allah terlebih dahulu sejak azali lagi. Jadi cuma kita bagaimana supaya tidak berbalah kehidupan kita. Jadi hilangkan kedirian itu. Saya sendiri pun anak saya tegur malam tadi. Saya macam ada satu tekanan. Anak saya Irfan dia tegur, abah jangan tekan sangat, abah jangan stres, anak saya tekan. Abah jangan fikir sangat tekan. Pasal kita, iyalah tak boleh nak apa. Kita dah Allah buangkannya Allah, tapi dia datang juga. Jadi kita nak melawan tu nampak memek muka kita. Jadi anak saya Irfan tengok, abah jangan stres, abah jangan tekanan. Jadi dia nasihat anak saya. Anak saya pun sendiri nasihat saya. Maknanya masih lagi kita ni perlukan nasihat-nasihat untuk nak membetulkan kehidupan kita supaya, sebab tekanan saya maknanya bukan banyak tapi dia datang tu kerap-kerap. Tapi kita suka melayan pandai. Kita layan sangat, lama-lama dia jadi banyak, dia jadi besar. Cuba yang daripada kecil tu kita jangan layan lagi. Itu saya cakap tadi, kalau kita layan memori kita lama-lama sangat, lama-lama dia ikat kita, habis kita. Tu jadi sikit-sikit je dah. Tu memang dia datang memang kan. Tapi kita jangan, Allah, kita menjeritlah minta, ya Allah, saya memang itu. Ya Allah, tolong ya Allah. Jangan bagi aku tak mampu nak uruskan. Janganlah bagi aku fikir, ya Allah, tolong ya Allah. Benda yang aku tak boleh nak selesaikan, diajakkan berfikir. Penat lah kita. Tapi kita tak nak. Kita lawan benda tu. Tapi dia nak ngajar kita macam mana kita merayu dengan dia. Tadi ya Allah. Tu. Kita tak nak, ya Allah, ni dah kedirian aku dah mula nak ada ni, ya Allah. Dia ajak juga kat memori otak, ya Allah, tolong buangkan dalam nasyrah laka sadrak wa wadana engkau wizrak, engkau yang boleh buang, ya Allah. Jadi baru dia apa? Dia yang sendiri datangkan, dia sendiri yang selesaikan. Dia tak mampu kita. Dia boleh menjerit dia. Anak saya sampai tegur. Jadi gitulah kehidupan kita. Itu semua penceritaan dia. Dan kita nak kata mampu tak mampu semua dia. Kan? Tu. Nak menghadapi itu semua dia lah. Mampu ke tak mampu dia. Kita, ya Allah, engkau jangan sampai engkau. Aku memang dah bergoyang, terkena ombak dah. Aku nak rebah dah. Ya Allah nak rebah. Macam mana Nabi Yunus. Kenal apa Nabi Yunus? Tu pandai. Maknanya bayangkanlah, kapal dia kena ombak. Kapal dia kena ombak. Ombak kuat dah. Dalam keadaan semua takut. Lepas tu kena undi pula, dia kena buang pula, dia kena pilih pula. Dia. Dia pun tak sangka dia boleh kena pilih kan. Tapi dalam pemilihan tu buat 3 kali, dia juga. Nabi Yunus juga. Tapi ikan paus tak boleh masukkan manusia dalam perut dia. Yalah, ni suruhan Allah. Bila Allah dah suruh tu semua boleh kan. Jadi gitulah keadaan. Bagaimana kita keadaan kapal tengah laut kena pukul ombak dalam keadaan ketakutan yang begitu, disuruh pula kita dipilih kena campak. Bayangkan keadaan situasi itu. Bagaimana Pan? Kalau kita tak boleh terima kan, tetap juga kita juga yang kena. Allah dah tentukan. Macam mana boleh ridhonya Nabi, seorang Nabi,
Apalah kalau dah macam tu ketetapan Allah, ya Allah aku ridha. Tu. Ya, dalam keadaan kegelapan yang di luar tadi, ombak tu, awan dah tutup, gelap habis dah. Ombak besar kan, besar-besar kapal macam nak rebah dah. Dalam keadaan itu pun dah seram, nak suruh seram lagi masuk dalam laut. Seorang-seorang. Matilah jawapan dia. Kan? Memang mati dah. Dah fikir kalau dah campak dalam tu memang nakkan mangsa. Betul kan? Bayangkan dia boleh redha, ya Allah. Tenggelamkan dalam lautan tauhid, ya Allah. Masuk Allah selamatkan hantar ikan besar kan. So, kemudian nak ikan paus lah tu, umpama gitulah, ikan besar. Telan dia untuk Allah Ta'ala ajarkan di dalam kegelapan, 3 kegelapan. Kegelapan di luar, kegelapan laut, kegelapan dalam ikan. 3 kegelapan, bayangkan. Dia memohon pada Allah, Allah ajarkan doa tu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maknanya aku telah menzalimi diriku sendiri. Ya, maknanya tiada Tuhan melainkan Allah, Maha suci kau ya Allah subhanahu. Inni, aku. Dia menyaksikan betul-betul, dia mengaku kesilapan dia tadi. Apa kesilapan dia? Meninggalkan umat dia sebelum dia arahkan oleh Allah. Diperintahkan oleh Allah. Gitulah keadaannya, maknanya. Kita gitu juga. Dalam situasi kalau diuji oleh Allah, kita harus akur, ya, ketentuan dia. Dia suruh kita berpindah, pindahlah kita. Ya, dia suruh kalau nak selamat, pindah. Kalau tak selamat, maknanya tak nak selamat, maknanya kita terus duduk situ. Arahan Allah suruh pindah. Macam penduduk Kahfi, 7 orang pemuda Kahfi. Dia tidur kan. Sebelum tu berapa jam, rupanya beratus hari. Beratus tahun. 309 tahun. Jadi macam mana dia tu beriman, kenal diri, kenal Allah. Pemuda pun. Umur 11 tahun nak, maknanya. Paling pun 20 tahun nak kata. Pemuda kan. Maknanya belum kahwin. Yang maknanya dia ni diberi oleh Allah, iaitu kenal diri. Keimanan. Keyakinan kepada Allah. Di samping tu ditambah lagi dengan wazidnahum huda. Petunjuk Allah dalam setiap. Jadi disuruh petunjuk Allah tu untuk mengajarkan keimanan kepada raja yang zalim. Dah jangan layan. Maknanya raja yang zalim, dia pergi berjumpa. Bayang raja yang zalim dia pergi jumpa. Raja zalim ni tadi kalau siapa yang dia tegur dia, jawapan dia kena bunuh. Jadi dia cakap dengan raja yang zalim tu, kita kena beriman kepada Allah SWT. Kalau tidak, nanti kita akan berugi. Jadi aku kena sampaikan. Jadi 7 tu memang bidang dia memang hebat-hebat semua. Di samping tu dia ada keimanan yang teguh, keyakinan dia, kenal diri, kenal Allah tu kuat. Jadi dia suruh raja ni murka. Raja ni marah. Dia suruh prajurit ni tadi pergi cari dia ni, bunuh dia hidup atau mati, bawa ke sini. Jadi penduduk Kahfi ni disuruh Allah Ta'ala masuk ke dalam kawasan bukit-bukit apa, nyorok lah. Bila sampai dalam satu tempat tu, macam bentuk macam bukit, ada macam gua sikit lah. Tu dia sembunyi lah. Jadi mereka nak masuk dalam gua tu, salah seorang tu terdengar suara daripada Allah Ta'ala, maknanya suara Rabbani dalam diri seorang tu. Dia suruh bacakan, kita sama-sama minta perlindungan kepada Allah. Apa doanya? Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Maknanya sebelum awal sebelum dia nak masuk, Allah mengajarkan doa, iaitu minta rahmat, minta Allah Ta'ala atur diri dia, dan minta petunjuk lagi pada Allah. Baru pintu gua tu, dia masuk dalam pintu gua tu, baru dia duduk, pintu gua tu macam tertutup. Lepas tu dia tidur. Sebenarnya mereka bukan tidur, dia macam bawa
berpusing ataupun dia bawa ke tempat hayalan mana tak tahulah oleh Allah Ta'ala. Mula-mula dia kata tidur, tapi mereka bukan tidur. Allah Ta'ala kata. Mula-mula dia kata tidur, dia tidur kan, tapi sebenarnya dia tidak tidur. Kalau kamu lihat dia, kamu lintang pukang nanti. Berpusing-pusing keadaan dia. Dia percepatkan masa tu. Hingga mereka bila bangun, mereka dalam keadaan tak ada rasa macam dia tidur lama. Dia macam terasa macam baru 2 jam, baru 4 jam. Yang orang kata baru 1 hari kita tidur. Tak apalah, kita dah lapar, kita pergi pasar. Bawa duit ni, takut-takut Raja Zalim nanti takut. Dia tahu kita, jadi senyap-senyap. Jangan ceritakan pada sesiapa apa hal kita. Pergi pasar beli. Ni barang bila bayar duit tu baru tahu. Orang yang pegang duit dia kata, ini zaman Raja Zalim dulu ni 309 tahun. Mana kau dapat duit ni? Dia pun terperanjat. Terperanjat lah dia. Dia ingatkan dia tidur baru berapa jam atau 1 hari lah kata. Rupanya baru dia tahu 309 tahun. Bayang Ipan. Terperanjat tak Ipan? Ipan tahu-tahu tidur. Ipan bangun rupanya Ipan dah menjangkau 309 tahun. Itu kalau orang yang terus dia cakap dia bawa masa ke hadapan. Dia bawa ke situ. Jadi itulah nak diceritakan tadi. Bagaimana Allah Ta'ala kata, adakah itu aja yang ajaib, yang pelik? Allah Ta'ala kata, ajaib lah. Tak. Banyak lagi Allah boleh buat kan. Itu tadi. Jadi itu bila kita amalkan di penghujung zaman, pengakhir zaman ni, surah Al-Kahfi ni, maka Allah akan bawa kita cepat masa tu ke dia. Pasal masa kita ni memang masa kesulitan. Masa makna fitnah. Maknanya masa kita memang ya Allah sulit hidup di zaman ni kalau nak memegang iman. Jadi disarankan Rasulullah baca ni supaya kita rasa macam dipercepatkan oleh Allah. Jadi kita amalkan surah Al-Kahfi. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan ni bila kita amalkan, Allah Ta'ala akan jauhkan kita daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal tu apa maknanya? Penipuan-penipuan. Untuk supaya kita dapat ikut jejak langkah dia untuk tidak mentauhidkan Allah SWT. Dan dalam surah Al-Kahfi itu lagi ada sikit lagi dia terangkan supaya cari mursyidah, iaitu orang yang dapat membimbing kepada Allah SWT. Perlunya tadi pengakhir zaman ni kita cari pembimbing rohani untuk bawa kita kepada, bukan maknanya kita sekadar faham itu je, tapi kita perlu cari guru-guru yang betul-betul arifin billah, mana mursyid, mana yang tahu tentang Allah tadi, yang sentiasa dapat wazidnahum huda. Sampai dia kenal diri, kenal Allah, di samping itu dia ada dapat petunjuk-petunjuk setiap masa. Itu mursyid lah. Mursyidnya sifat dia begitu. Dia taraf dia begitu. Wali Allah taraf dia arif billah. Dia tahu nak berbimbing macam mana, nak susun strategi kita untuk jaga keimanan kita, jaga akidah kita, perlu ada. Nanti baru turun nanti Mahdi. Mahdi kan, boleh kita ikut, nanti boleh kita menjadi pengikut Imam Mahdi, insya-Allah. Alhamdulillah. Itulah tadi kehidupan kita tadi. Saatnya pasti kita akan menghadapi perjalanan rohaniah kita masing-masing. Perjalanan rohaniah kita tu maksudnya itu masing-masing itu dah susunan Allah. Kita tak terima ke tetap perjalanan rohaniah tu disusun oleh Allah. Maknanya kita mintalah kepada Allah perjalanan rohaniah kita, segalanya dipandu oleh Allah SWT, dan sentiasa kita harapkan Allah lah yang membawa kita ke arah perjalanan rohaniah kita. Apa maksud perjalanan rohaniah tu? Perjalanan rohaniah adalah kita sentiasa rasakan itu adalah wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada engkau ya Muhammad berkenaan roh. Quli ruh min amri rabb. Itu adalah pekerjaan Tuhan, ataupun itu adalah apa yang Allah Ta'ala telah susun. Jadi wa ma'utitum minal ilmi ila qalila.
tidak dibagikan ilmu ni kecuali sedikit. Mula dia kata tidak bagi, tapi kecuali sedikit. Sebab Allah tahu orang yang nak kaji bab roh ni sedikit. Tapi beruntung orang yang mengkaji roh tadi. Memang katanya tadi urusan Allah, min amri rabbi. Kita tak boleh buat apa, wa ma utitu min ilmi, tidak dibagi ilmu ni. Tapi kecuali tak dibagi tapi ada sedikit. Maksudnya Allah Ta'ala tu dia tahu kita ni manusia ni susah nak duduk mengkaji bab roh. Kalau kita mengkaji bab roh, hati kita akan sentiasa merasakan Allah je. Sebab tu min amri rabbi, urusan Allah. Dia akan kembali balik kepada kita rasakan semuanya susunan-susunan ni dia dalam hidup kita. Cuma kita kalau tak belajar kenal rohani tadi, tak mengenal dalam diri kita ada rohani, yang di sebalik rohani itu sir. Kulir roh min amri rabbi, iaitu rahsia Allah. Allah yang mengaturkan tadi. Apa tadi kita dapat rasa rohaniah kita. Makanan rohaniah kita hanyalah kepada Allah ataupun sifatullah Nur Muhammad tadi. Itu makanan kita, makanan rohani. Hanya kembali duduk dengan lebur dengan itu makanan dia. Sejak 4,000 tahun dulu sebelum kita masuk ke tubuh kita. Dia hanya syok dengan Allah Ta'ala makanan rohani. Tapi bila kita dah duduk dalam tubuh kita, kita tak cari balik. Jadi rohani tu jadi kehausan. Ataupun jadi lemah. Sebab dia tak dapat apa makanan dia? Makanan rohani. Zikir Allah, ingat pada Allah, asyik dengan Allah, zuk dengan Allah. Dia tak dapat. Dulunya 4,000 tahun dia hanya. Itu jadi dia isikan dengan yang benda yang bukan-bukan yang tadi. Zinatul hayatid dunia tu macam. Sedangkan ini yang ni ibu dia tak dapat. Itu yang jadi tadi innal insana lafil khusr, dia cakap tadi, dalam kerugi sebab dia tak dapat mengesahkan Allah seperti dia di alam roh dulu dan berjanji, kau lah ya Allah aku. Macam mana pun kau ya Allah, kau yang aku asyikkan, kau yang lubalah, kau ya Allah. Dalam keasyikan roh. 4,000 tahun kat ni kita bercinta asyik dengan Allah. Tiba masuk kat tubuh, makin dewasa kita dah terwujud dengan kita tak mau cari balik jalan yang kita innalillahi wa inna ilaihi. Kita nak akan datang daripada dia sebenarnya dan kita akan kembali pada dia, tapi kita tak cari kembali pada dia. Dan kita pun tak tahu kita ni daripada dia, maka kita ambil yang lain. Padahal asalnya diri kita adalah naluri kita semula jadi fitrah kepada nakkan fitrah, dan memang perlu kepada yang menjadikan kita roh kita. Jadi bila kita dah dibutakan dengan kejahilan kita, ataupun kita melengah-lengahkan, kita berbalah-balah, kita mengolok-olokkan perkataan-perkataan dalam Quran, perkataan Nabi, perkataan wali Allah, perkataan orang yang bersih-bersih hatinya untuk nasihat kita kembali kepada Allah. Kita jadikan dia satu senda gurauan. Kita jadikan macam dia bercakap ni macam menyanyi. Kita tak ada rasa tu nasihat dia tu cukup mustahak, penting kita ikut. Kita biarkan, kita olok-olokkan, kita persendakan mereka tu yang ikhlas menasihati kita. Lama-lama jadi penyakit pada dalam diri kita. Tertutup. Zulumat. Kita tutupkan zulumat. Lama-lama cahaya yang asal dalam diri rohaniah kita tadi bercahaya dengan sirullah, rahsia Allah tadi. Kita yang menutupi dengan keakuan, keegoan diri kita. Berlaku dalam peristiwa hidup kita ni, kita biarkan dia lama. Padahal kita tahu dah, kita dah berada dalam keadaan sengsara. Tapi kita tutupi. Nantilah, besoklah, kita lengah-lengahkan. Ya Allah, hingga sampai nanti ajal ni kita tak tahu. Kejap lagi, besok, lusa, minggu depan. Dia cabut baru kita menyesal. Hidupkan aku balik. Ya Allah, aku nak berasyik dengan Allah. Ya aku nak. Tak boleh dah. Tempat itu engkau dah pilih ke situ.
Dan memang aku dah siapkan neraka jahanam tu kebanyakan jin dan manusia kebanyakannya. Allah dah bagi tahu. Memang itu hakikat sebenarnya. Allah tunjukkan manusia memang engkar suka dia bersyukurlah kita kepada Allah. Dengan rahmat Allah, bukan kita baik. Dengan rahmat Allah kita mentajalikan yang hak dia. Semalam diceritakan apa? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan yang lu. Allah ajar kita selalu minta. Perkataan tu bukan daripada kita. Perkataan tu adalah perkataan sakti daripada Allah. Perkataan yang cukup berharga tinggi. Ihdinas sirat. Engkau kena selalu bukan saja minta, duduk di jalan yang benar ataupun lurus. Apa maknanya? Mustaqim tu bukan lurus, bukan benar. Hilangkan kedirianmu, keakuan dirimu dan segala-gala supaya yang ada hanya dia. Jumpalah engkau yang kau minta jalan yang lurus. Apa maknanya bila kau dah jumpa tu? Baru kau tahu siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan yang telah kau kurniakan nikmat kepada mereka, iaitu siapa? Para rasul, Rasulullah SAW, rasul-rasul, para nabi, para siddiq, orang syahid, orang wali-wali Allah. Mereka semua menyatakan tidak ada ke diri Rasulullah, Nabi. Tak ada ke menyatakan dia. Yang ada hanya la ilaha illallah. Mereka tetap berpeganglah hingga bukan cakap aja. Sentiasa dalam hidup dia tidak ada rasa ke diri. Nafas turun naik semua dikasih Allah naikkan, Allah turun. Allah suruh cakap apa, Allah suruh lihat apa, Allah nak bagi rasa apa, semua dirasakan semua Allah, tanpa ada membangkang-bangkang. Ui, susahlah si Haji ni aja kat mana boleh buat macam manusia. Iya, saya sendiri pun tak mampu nak buat 24 jam. Tapi sekurang-kurangnya kita tahu itulah ada tujuannya. Tauhid namanya. Setiap detik kita kena tauhid. Mengimani, bukan nyebut bukan saya cakap sebut tak boleh. Mengimani ni dia hidup on terus, tak ada rasa kedih. Berdiri, duduk, semalam dah cakap kan, berdiri, duduk, baring, rukuk, apa keadaan pun, di mana pun tempat, sentiasa tafakaru, lebur diri dia. Berfikirkan aku ni tak ada. Semua engkau ciptaan ni pun juga engkau nak nunjukkan diri engkau yang nyata. Engkau tu laisa, tidak dapat diumpamakan. Ya Allah. Manisnya duduk situ. Bila kita dah nampak, ya Allah, engkau semua. Aku pun tak ada, engkau ya. Oh, dapat duduk situ aman. Di situlah tempat mutmainnah. Di situlah wa amma bi ni'mati rabbika. Maknanya sedapnya duduk dengan Allah, ya Allah, Rasulullah, para rasul, para nabi, wali-wali Allah, orang arif billah, semuanya duduk di situ. Tu. Fata'uli fi aibadi. Allah Ta'ala kata, duduk kau dalam golongan hamba-Ku yang sentiasa mengesah, tak ada diri dia. Para rasul, Rasulullah SAW, para rasul, para nabi-nabi, wali Allah, orang siddiq, orang yang betul-betul benar, orang yang betul-betul ikhlas, mukhlis. Untunglah di dunia lagi kita dah dibagi tempat oleh Allah. Bukan kita ni hebat, tapi rahmat Allah kita ditunjukkan Allah betul-betul inilah tempat yang aku setujui, redha, iaitu tenggelam dalam engkau tak merasa ada diri. Itu tempat redha Allah. Mana Allah suka sangat kita kenal dia. Bila kita dah kenal dia, kita tenggelam, tak ada kita, yang ada dia. Tak ada lagi antaraku dan antaramu lagi. Ada dua makna tenggelam, melainkan yang ada, tak ada lagi aku dan engkau, melainkan yang ada engkau saja. Apa maksud dia? Tak ada bantara pada. Baru kita solat, baru kita tahu. Bukan dia di depan, bukan kanan, bukan kiri, bukan. Tetapi dah tak ada tu, dialah semata-mata menyembah diri dia. Jangan dicari lagi sebab dia lain. Cukup kita rasakan dialah menyembah diri dia. Dialah memuji diri dia.
Dialah mengagungkan diri. Itulah tempat yang mana dikatakan sempurna sampai. Isra' wal Mi'raj. Sampai kepada yang dikatakan hala tujuan sebenar. Bila dah sampai, perjalanan tu teruk. Sampai macam-macam Nabi. Dah sudah bila dah sampai, rupanya tak ada aku. Engkau ya Allah. Bila nak sampai tu tadi, makna seolah ke depan, Allah Ta'ala letakkan hamparan. Aku dah menanti lama engkau, wahai hamba. Ibarat gitulah. Hamparan pengantin. Pengantin makna seronoknya tadi. Berjumpa dengan pasangan. Ibadat ni gitulah. Bila sampai pasangan, lebur rupanya tak ada kita. Yang ada tu, pasangan tu ada dua lagi. Mana tak ada. Yang ada, baru sampai. Dikatakan sampai. Jadi Isra' Mi'raj ni bukan makna naik di atas. Pergi ke depan. Itu istilah cerita je tadi. Daripada Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa dan naik ke langit betul. Itu nak dikisahkan tadi cerita perjalanan dia. Tapi bila Rasulullah dah sampai Isra' Mi'raj, dah berkasih sayang lebur dengan Allah Ta'ala, rupanya Allah itu tidak ada di mana-mana, tapi dia meliputi atas segala sesuatu. Kita tidak boleh tunjukkan dia pada waktu, tempat, keadaan, tak boleh. Waktu ni aku jumpa Allah kat sini lah. Tak boleh. Mana boleh. Dia mana ada ruang waktu. Dia sentiasa ada. Dan tanpa duduk di ruang-ruang. Kita duduk ruang ni, tapi Allah tak pernah ada. Tapi dia menciptakan ruang untuk. Dia tak memerlukan ruang. Kerana dia dah meliputi. Nur dia aja, sifat dia aja dah meliputi. Tak payah kau nak cari dia dah. Dah tentu nyata dah. Bila kau dah kenal, Nur Muhammad dah meliputi atas dia lah menyuluh yang segala. Dan segala itu yang tadi kembali kepada Nur Muhammad. Untuk Nur Muhammad tadi, kenderaan Nur tu akan bawa kepada Nur Zat Allah Ta'ala tenggelam dalam sirmin kolisin, rahsia di sebalik rahsia. Maka bila kita dapat tenggelam di situ, ya Allah, tetapkan aku, ya Allah, aku tak nak lagi keluar, tolong ya Allah. Kita rasa macam salah besar kalau kita keluar. Sebab kita dah menemui tempat yang paling nikmat, iaitu tenggelam dalam asyikkan dengan Allah, kebakaan dia. Tak ada langsung kita rasa ada diri kita. Waktu tu Allah bagi, ya Allah, nikmatnya ya Allah. Yang kata tak ada apa gitu, mana gila kita, bukan gila. Buat dulu, kamu tak boleh nak saya nak ceritakan. Siapa-siapa pun tak boleh ceritakan. Hanya kau sendirilah alami dia. Bila dia, kau nak nanti Allah izinkan dapat. Itulah dia. Itu semua rahmat Allah. Jadi macam mana? Sampai tak ada itu. Takut, ya Allah, ada diri aku. Tolong ya Allah, aku tak ada. Ya Allah, ada diri aku. Nyai aku, ya Allah, aku telah zalim pada diri aku. Ya Allah, tolong ya Allah, dia nak mula. Kita bersungguh-sungguh tak. Kita tahu dah. Kita dah dapat tempat yang segala nikmat, iaitu dengan dia tenggelam. Tiba kita nak keluar balik ke? Kita dah jumpa tempat yang paling lebih sedap lagi segala apa syurga kamu. Bukan saya cakap nak belakang syurga. Dia pencipta syurga tu lebih nikmat daripada nikmat syurga tu tadi. Maknanya ya Allah, kita hidup ni kat dunia, Rasulullah nak kita dapat tu. Yang dia kata la ilaha illallah tu. Allah tu tadi yang kau dalam hidup kau tu tu Rasulullah dalam hadis kata, hiduplah kamu seperti musafir yang lalu di satu kampung. Kenapa dia suruh kita begitu? Supaya tak ada rasa apa-apa. Kita nama kita tak ada. Kita ni kehidupan ni dia, bukan cantiknya akan diatur. Kita kata mana boleh, kita kena atur lah hidup kita. Kalau tidak berhara lah. Jadi kalau tak atur, kita kena pakai gunakan akal Allah Ta'ala bagi. Kita masih nak bersandar pada akal. Sedangkan akal tu mesti diisi dengan kalimah la ilaha il. Bukan makna akal kita memikirkan ada yang lain selain Allah. Akal kita sendiri jadi pedang untuk jangan kita gunakan tempat lain. Melainkan akal kita gunakan untuk menafikan semua yang ada. Melainkan yang kekal. La ilaha il. Itu akal kita gunakan ke situ. Jangan akal kita macam
saya semua anak saya. Saya bawa akal saya bawa ke memori yang jadi rosak lah kita. Kita tak mampu lah. Kita rasa kita boleh hadapi. Mula-mula memang kita masuk kat kerajaan akal kita. Dia akan bawa kepada kedirian kita. Kedirian kita ada battalion dia. Kerajaan dia yang tak menghiburkan kita. Dia menghiburkan kita. Kita masuk, dihiburkan kita. Kejap lagi, gerubuk kita kena. Aduh, ya Allah. Jadi sudah. Jangan kita ulangi lagi. Menyesal, ya Allah. Aku tak mampu, ya Allah. Tadi aku tak sedar, ya. Ini semua atau cara cerita engkau, ya Allah, untuk aku faham duduk kat makam. Pentingnya duduk kat makam, iaitu jangan ada keakuan. La ilaha illallah. Jadidu imah. Akthiru min qawli. Perbaharui. Jadidu iman. Jadi kita ni rasa dah berapa tahun-tahun, berpuluh tahun, rasa dah lama, barukan balik iman. Bukan luar ni, dalam tadi. Dengan banyak-banyak. Akthiru min qawli la ilaha. Supaya betul kita faham la ilaha Allah tu. Aqaidul iman kita itu. Kita tahu segala yang ada ni semuanya, diri kita semuanya tak ada. Yang ada, wujud hanya Allah. Bawa dalam kehidupan kita. Awak lakukan seberapa banyak lakukan. Tak usah pandang lagi ke belakang-belakang. Ke depan kita harus kita teruskan dengan mengakui yang ada hanya. Jangan kita layan memori. Dah habis masa kita nanti dengan perkara-perkara yang hayal memori kita dulu. Walaupun dia hidangkan dengan bagus. Tapi tetap nanti bila kita sedar dalam hayalan yang dibawa tu, memori kita, baru kita tahu kita dah berada dalam azab waktu itu. Jadi macam mana nak bawa diri. Jadi bukan saya, maknanya Allah, Rasulullah, sahabat-sahabat Nabi, orang wali Allah, semua ni ikut aturan ni, sistem ni. Ni nama sistem Allah Ta'ala dan Rasul. Ni sistem yang paling Rasulullah selalu ikut. 24 jam. 24 jam. Ini dah 108,600. Ini yang Rasulullah pegang. Ada hanya Allah. Dalam dia. Dia dah menemui di situ kemanisan. Di situ pertemuan dengan Allah yang maha hebat, yang maha cantik, yang maha kaya, yang maha pemurah, yang maha penyayang pada kita. Kita dah menemui di dunia lagi. Kalau kita tak belajar benda ni, insya-Allah kita akan berada di dalam azab. Sebab kita akan buat sesuatu ibadah, contohnya ibadah solat, ibadah puasa, ibadah kita dah terbiasa dengan upah. Sebab upah tu syirik. Upah tu mengadakan lagi kemauan diri. Maknanya kita tak betul lagi keimanan kita. Rosak iman akidah kita. Rosak. Bukan saya cakap batal, bukan masuk Islam balik. Rosak. Jadi nak betulkan dengan la ilaha illallah. Lalu kita umat Muhammad ni penghujung zaman banyak-banyak la ilaha illallah. Supaya kita akan dibagi Allah dalam kita menghayati la ilallah lebur diri kita. Di situ Allah akan turunkan mesej yang asli, ya wazidnahum huda, petunjuk-petunjuk untuk kita hadapi ke depan nanti. Iaitu sentiasa lebur ada di dia itu tadi. Jadi semua akan jadi cantik. Semua susunan-susunan kita akan nampak berlaku tu, kita dah yakin dia lah. Tapi kalau kita tak leburkan diri kita, kita masih ada keakuan diri, kita nampak ke depan kita akan proses. Tak kena. Hidup kita tak kena aja. Jadi buat apa kita nak rosakkan perhubungan kita dengan Allah, cinta kita dengan Allah, daripada sejak 4,000 tahun kita dengar. Mengapa kita baru hidup 60 tahun, 70, 80 tahun? Paling kuat pun 100 tahun. 100 tahun tadi boleh merubah kau punya kecintaan dulu. Kau tak sedar kau dah bercinta asyik dengan Allah. 4,000 tahun roh kamu. Betapa Allah Ta'ala sabarnya tadi. Sabru. Allah sabru. Maha sabar. Maha sabar Allah Ta'ala. Apa yang kita buat, dia bagi juga makan. Apa pun, dia sayang kita. Dia tak boleh begini, Allah bagi yang dia sayang punya cara. Dia tak nak beban-bebankan kita. Tapi kita gitu dah terbiasa gitu. Kita dah mengaku macam seolah-olah
kita dah dapat, dia panggil tadi apa? Ma'unah, dah dapat sesuatu lintasan Rabbani, khatir Rabbani daripada Allah atau malaikat. Jadi dia kata dia pun nak juga, tapi bila dia nak juga, dia dah beramal tu atas hawa nak keinginan diri. Tadi yang dapat tadi, dia tak ada keinginan diri, dia ikut ati Allah warah, betul ikut cara dalaman Nabi dan para rasul terdahulu, tanpa dia membangkang. Maka tu dia dapat Allah Ta'ala tu. Tak dapat nak diucapkan ke mana. Dia nak orang lain pun dah. Itu ya hari-hari dia punya kerja macam mana. Kalau orang tu panggil nak cerita ni, lagi dia suka. Kalau orang tu tak ada pun, dia datang pada orang tu, sikit-sikit dia buka cerita. Sebab dia sayang, dia tak nak kita juga tertipu, berbala-bala dengan diri sendiri. Tempat dia di mana? Kalau orang suka lalai berbalah dengan diri dia sendiri, dengan orang dah lagi jangan ceritalah, dengan diri sendiri. Kita layan memori-memori tu kepada memori yang buka tadi. Kalau orang tu kita akan mula puji, lepas tu kita dibawa kepada hancurkan pula dah, hinakan pula. Mula-mula dibawa ke situ, ribut kita, sayang. Kita pun kata betul-betul. Lama-lama dia bawa perkara yang kita akan masuk ikut jejak langkah dia. Itu yang dia nak sangat. Dia tak senang Yahudi. Dia takkan senang tengok orang Islam banyak. Dia takkan senang orang Islam angkat tabir atau ihram bersama-sama soft, tersusun cantik rapat-rapat. Takut dia. Jadi dia sekarang ni seolah berjaya memisah-misahkan manusia ni. Maka dia berjaya. Maka tu dia akan terus, agenda dia berjalan terus sampai sekarang ni. Agenda dia makin kuat. Jadi kita tak boleh pakai lama punya buah, tak boleh. Kita kena pakai buah, iaitu engkau lah yang menghadapi semua. Sebab ni semua skrip engkau, ya Allah. Jangan sampai kita bertindak sebagai menentang daripada sesuatu yang Allah Ta'ala dah aturkan. Takut kita. Walaupun dia binatang buas kan, nanti bila kita cakap sama engkau aku sama lah, dia cakap macam tu, harimau pun iya ke? Iyalah, kita cari lain lah. Dia punya ilmu kefahaman tu hak kuliah, yakin, bukan yakin cakap dia, betul-betul faham dan amaliahkan dalam kehidupan. Dia membudayakan, mengakhlakkan apa yang dia tahu dan minta kepada Allah SWT kekuatan untuk dapat tanpa Allah kita tak dapat nak melakukannya. Subhanallah, halus manis dia punya masuk. Orang lain yang tak temu jalan ni tak akan dapat rasa kemanisan. Apa pun seluruh dunia, kemanisan apa pun tak lawan dengan ahli Allah, para rasul, para nabi, para wali Allah. Kamu tak dapat nak membezakan. Kalau kamu jadi raja yang besar, macam-macam harta, macam-macam kamu boleh dapat, maka kamu memek muka kamu bahagia 10 lah katakan. Tapi kalau kamu jumpa orang ahli Allah yang gini, dalam hatinya hanya Allah saja yang dipandang, dia tak mau yang lain dipandang juga, tapi dah bertukar nama. Itulah manusia, citra-citra, penyuluh-penyuluh manusia di muka bumi. Allah. Itu para kekasihku Allah. Di zaman dia tu susahnya orang nak memeluk iman tadi, susah tu. Dia paksa untuk lagi kita bertambah jauh dengan Allah macam-macam cara. Kita masih tak sedar. Kita masih lagi tak apalah, lambat lagi nak kiamat. Bukan kiamat boleh cerita, Rasulullah pun padahal jauh 1400, tapi Rasulullah ceritakan Dajjal lagi. Kenapa? Sebab Allah dan Rasul tahu yang kita nak perangi sangat betul-betul tu tadi adalah kita ni pemimpin ulama tu. Kita ni mengaku kita faham kan, kita ulama kan, betul? Jadi ini bermaksud diri kita ni yang tadi memfatwakan sesuatu dengan cara lari daripada Allah dan rida Allah dan rida Rasul. Jauh daripada tu. Daripada dah jauh, kita buat apa pun nampak mula-mula macam okey, tapi sebenarnya dia makan kat dalam. Dapat benda tu dah mula orang solat menjadi lemah, khusyuk tu. Dia macam-macam, saya tak boleh cerita. Bukan Allah tu zalim, tapi
engkau dah tidak menaturalkan balik. Bila sesuatu tu masuk benda batin, kamu tak padahal memang kamu boleh elak, tapi kamu elak juga akan jadi lebih teruk. Ada kamu ambil, sebelum ambil kamu baca 13 kali surah Al-Isra, iaitu ayat ke berapa tu? 80 apa? 81. So apa ni? Waqul ja'al haqq wa zaqal batil. Wa qul ja'al haq, apabila datang kebenaran, sesungguhnya batil lenyap, hancur. Innal batilah, sesungguhnya yang batal ni dia adalah kanazahu, sebenarnya lenyap. Apa dia sebenarnya yang menjadikan ia batil? Bukan sesuatu batil yang masuk. Kalau batil yang luar masuk, itu tak kuat. Tapi batil di dalam diri. Apa tu kebatilan dalam diri? Itu dia panggil keakuan diri itu tadi. Menyebabkan kita tidak yakin kepada Allah. Itu zulumat, kegelapan. Jadi bila kita faham, itunya yang nak kita hapuskan. Lenyap keakuan diri. Wa qul ja'al haqqu wazaq, dengan kebenaran Allah tu tadi yang dapat membuangkan keakuan diri kita. Dan sesungguhnya keakuan diri ni dia akan, Allah Ta'ala akan, bila Allah datang, dia akan lenyapkan. Innal batilah, ini kita ni batil tak ada. Sesungguhnya yang batil tu dia kita hanyalah lenyap. Bila dah lenyap, barulah kita tahu mengapa hidup. Baru kita tahu erti hidup yang terbaru. Kita baru dilahirkan. Macam mana Nabi Yunus keluar daripada perut ikan, ibarat dia lemah lembik, macam baru dilahir, fitrah balik. Itu dia kata, jadidu imanakum, perbaharuilah. Seperti kita mula-mula dulu tak ada dosa, tak ada silap. Perbaharui dengan banyaklah, tak ada kan keakuan diri. Dapat membuang segala benda-benda batil. Yang batil paling nombor satu adalah diri kita. Itulah berhala dia. Dapat kita buat situ, dapat kita faham ke berhala-berhala, Ya'jud Ma'jud, Iblis, semua tak mampu nak mengikuti jejak kita. Sebab posisi dia adalah di alam kebatilan. Dan kita, posisi kita adalah alam Allah, alam ahadah, mengesakan Allah. Qul huwallahu ahad, ilahun wahid, la ilaha. Itu maqam. Bila kita dah dibagi jelas, makin jelas dia buka lagi singkap, tambah lagi, udah dia tambah lagi ni. Hari dia tambahlah. Saya pun tak terfikir boleh datang macam tu punya penam. Kata tak pernah ada dalam pelajaran ilmu kita di mana-mana. Melainkan dia bagi kita di sisi dia min ladunna ilmu. Jadi kita bercakap atas ketiadaan la ilma lana, tak ada ilmu kita. Tuan kau kan dia belajar tak kan? Tak, walaupun ada, itu bukan ilmu aku. Kita letak tepi, tak nak layan. Kita layan siapa yang pencipta ilmu, iaitu hikmah. Allahnya tadi kita nak. Nanti Allah terima kalau tak terima, cukup hasbunallah wa, cukup Allah dah saja kita. Bagi kita. Kita tak perlu yang lain. InsyaAllah sama-sama kita bukan mana saya bercakap ni saya lepas, sama-sama kita. Tu. Mana memang perkara ni memang kita kena sama-sama. Rasulullah pun kata sama-sama mentauhidkan Allah. Bukan Rasulullah tu aja. Maknanya bukan dia je. Maknanya kita nak sama-sama. Kemanisan dia tadi. Sama-sama mengesahkan Allah. Best ni. Kalau sendiri kita kasihkan, itu best juga. Tapi bila dah sama-sama, ramai-ramai mengesahkan Allah, dia punya cepat datang, dia punya zauq dengan lebur dengan Allah SWT. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya dapatlah kita bersama-sama mendengar penceritaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana penceritaan iaitu diberikan Allah Subhanahu wa taala hari demi hari. Kita mendengar penceritaan ini diberi Allah Subhanahu wa taala
Apabila kita tidak mengaku adanya diri, maka kita sentiasa mengesakan diri keesaannya juga, maka Allah Ta'ala memberikan satu yang dikatakan wazidnahum huda, petunjuk. Sentiasa Allah Ta'ala memberi petunjuk, sentiasa memberi Allah dalam surah Al-Kahfi, wazidnahum huda. Jadi alhamdulillah, itulah yang diajar oleh Rasulullah SAW. Nak diberitahu bahawasanya Rasulullah SAW menginginkan umat dia, kita ni mengikuti jejak langkah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia nak kita ikut yang dikatakan jejak langkah Rasulullah SAW, jejak langkah dia, iaitu syariat, tarekat, hakikat, makrifat, dan yang satu lagi yang lebih penting, iaitu jihad. Dia nak kita ni berjihad melawan kebatilan yang iaitu mengadakan keakuan diri, itu yang sebenarnya yang Rasulullah SAW nakkan kita perangi, yang sebenarnya jihad. Kita dah isytiharkan peperangan, iaitu peperangan hawa nafsu kita, hawa nafsu kedirian diri kita, sentiasa mengesakan diri, zat keesaannya juga. Itu yang kita memohon. Kita pun sebenarnya memang tak mampu. Jadi kita sama-sama, Ustaz pun beritahu, sama-sama kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lain, hanya mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pagi, petang, siang, malam, 24 jam, insyaAllah. Kita memohon, kita memang tak mampu, hanya Dialah yang tahu mengesakan diri Dia. Dialah yang ke depan ni memerangi segala kebatilan kedirian diri kita, insyaAllah. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Apa yang diucapkan oleh saudara kita tadi adalah daripada khatir Rabbani, daripada lintasan kesucian Allah SWT. Tanpa lintasan kesucian itu tidak mampu kita ucapkan kalimat-kalimat Rabbi. Jadi kita dapat ucapkan kalimat-kalimat Allah, kalimat-kalimat adalah disebabkan sentuhan daripada khatir, dalaman khatir, lintasan yang halus, yang suci, sampai ke rohaniah kita, lalu bergetar, lalu kita ucapkan. Itu daripada kalimat-kalimat Rabbi. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Jadi kita minta supaya janganlah lagi ada rasa kedirian. Kita minta macam mana Rasulullah SAW. Itu yang sangat penting. Sebab bila kita dah mengetahui, dah dibuka, dah disingkapkan perkara yang gaib, iaitu Allah yang menyingkapkan, maka kita tak nak lagi lengah-lengah, tak nak lagi buang-buang masa untuk melayan diri kita. Sebab kita dah tahu dah, Allah dah singkap. Selagi engkau nak layan, selagi tu engkau masih lagi dalam kesusahan lagi. Engkau masih lagi berada di dalam kepayahan lagi. Masih lagi engkau berada dalam malapetaka lagi. Masih lagi engkau dalam keadaan iaitu kesusahan lagi. Masih lagi engkau belum dapat ketenangan. Apabila kau dah dapat matlamatnya bahawa hidup kau tadi adalah Dia aja nak menceritakan diri Dia. Tak lagi kau ingat ada diri kau. Ingat pun tak ada dalam diri. Ingatkan diri kita pun tak ingat. Maknanya ingat tak ada, Dia ajalah. Masih lagi. Sebab inilah sesuatu rahsia yang sangat penting yang Allah Ta'ala sembunyikan dalam, iaitu rahsia tu, iaitu tak ada engkau, aku. Jadi kita menyumpai yang ada hanya sir, iaitu rahsia, iaitu Dia je. Baru kita tahu Dia je yang ada. Dia je yang menguruskan sekalian diri kita, sekalian alam. Semua jadi, baik ke buruk kita nampak apa pun, semua kita dah tak nampak dah. Semut bergerak, semua kita nampak apa pun yang halus-halus, yang besar, matahari, bulan, semua kita nampak kekuasaan Allah yang menggerak. Bila kita dah dapat duduk tempat yang tepat dari sempurna insan kamil, kita akan nampak semua sekali akan tenang kita. Kalau tidak, kalau ada kedirian kita rasa nak urus ni. Padahal tak boleh pun, diri kita pun tak boleh. Kita duk melayan seolah-olah kita boleh nak menghadapi
Bila kita duduk kat ayam dan memori itu tadi. Tapi kalau kita dah tak ada diri, kita melihat dengan penglihatan Allah, dia akan bawa kita kepada ada kedirian. Tentu kita nampak semua dia punya perbuatan-perbuatan kita nampak. Tadi sini, petang dia ni, bulan naik, bintang naik, dia hujan pula. Semua kita nampak pentadbiran dia. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi. Yudabbir. Aku yang mengatur 7 lapis langit dan juga di ardi. Aku yang mengatur, tapi masih lagi engkau nampak seolah-olah engkau memikirkan sesuatu itu, engkau seolah-olah engkau nak mengatur. Sedangkan engkau sendiri pun Allah yang atur.